Untuk gunakan alat yang ni, yang saya buat review sebelum ni, ada ramai yang PM macam mana nak sambung. Okey, ni solar panel biasa. Kebiasaannya solar panel dia akan datang dengan konektor yang macam ni. Daripada dia punya board ni, dia akan datang dengan ni. Ini nama dia MC4. So kalau korang punya tak ada benda ni, kena cari konverter lah untuk dapatkan konektor MC4 macam ni. Kebiasaannya untuk panel solar yang besar, yang komersial macam ni, biasanya 100 watt ke 60 watt ke atas pun dia dah datang dengan konektor ni sekali. Untuk gunakan alat yang ni, yang saya buat review sebelum ni, ada ramai yang PM macam mana nak sambung. Dia datang dengan MC4 macam ni tau. Yang ni positif, yang ni negatif. Bermakna ni saya punya kabel daripada solar panel. Daripada solar panel dia mesti ni jantan. Ni betina Kenapa jantan betina? Sebab apa ni dia ada batang ni, boleh masuk dalam lubang ni. So jantan betina lah. Ni betina, ni jantan. Daripada solar panel ni, dia takkan boleh masuk terbalik. Sebab apa jantan dengan jantan tak masuk, dia boleh masuk dekat betina ni kan. So masuk sini, masuk sini. So barulah keluar dekat sini meter dia kosong. Saya menggunakan power bank ni. Sebab apa power bank ni dia boleh baca berapa banyak input yang masuk. Dia ada satu je port di type C kat sini. So cocok sini. Walaupun dekat sini dia ada tulis berapa watt masuk, dalam masa yang sama kita boleh comparekan dengan kat sini. Kita punya berapa watt masuk. Kelajuan masuk ni bergantung pada state of charge di power bank ni sendiri. Sekarang ni power bank ni dah nak penuh, dia akan slow sikit masuk. Kalau daripada mula sampai ke tengah tu dia laju. Tapi laju-laju pun tak lebih pada 65 watt lah. So far saya try lebih kurang dalam 50 lebih je kot, 55 macam tu lah. Tak sampai lagi 65 watt yang dia claim lah. Dan mustahil lah kot dapat 65 watt. So apa maksimum dia bagi 65 watt. Biasanya solar ni dia takkan bagi 100%. So cabut, tekan ni, cabut. So simpan lah.